Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue our lesson on module 3. The title is In the Past. Okay, in the past. Maksudnya perkara yang sudah berlalu. On page 27. Okay, pada muka surat 27. Okay, first of all, we will start our class with Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we go into our module today, sebelum kita masuk modul 3 pada hari ini, I will introduce to you some of the vocabulary we will learn in this topic. Saya akan kenalkan beberapa perkataan baharu yang awak akan belajar dalam tajuk ini. Okay, there are 7 words that you will learn in this topic today. Okay, ada 7 perkataan baharu yang awak akan belajar pada dalam tajuk ini. Okay, the first one is pyramid. Pyramid is the shape. Okay, piramid ni sejenis bentuk. Okay, kalau awak nampak dalam gambar tu, dia segitiga tapi dia ada dimensi lah. Okay, kalau segitiga biasa dia tak ada nampak tepi-tepi dan sebagainya. Tapi piramid ni dia ada dimensi. Okay. And the second one is mummy. What is mummy? Mummy is mumia. Mumia kalau awak dah biasa dengar lagu mengantuknya mumia tu, awak tahulah mumia kan. Mumia ni mayat yang berbalut. Okay. Mayat yang diawetkan lah. Okay, and then bandages. Bandages tu adalah kain pembalut yang digunakan untuk membalut mumia. Okay, kalau awak nampak dalam gambar mummy tu, dia berbalut, betul tak? Okay, jadi kain yang digunakan untuk membalut mumia tu dinamakan sebagai bandages. Okay, bandages. Okay, bandage lah bahasa Melayunya kita panggil bandage. Kain pembalut lah. Okay, and then the fourth one, yang keempat, dry. Dry tu apa? D-R-Y means kering. Okay, dry tu kering. Okay, kering. And then yang kat bawah tu, kalau awak tengok bawah tu, okay, itu adalah gambar seorang budak lelaki. Okay, itu menunjukkan body. Body itu apa? Badan, tubuh, badan. Okay, ini semua adalah berkaitan dengan cerita yang kita akan belajar sekejap lagi. Okay, sekarang ni cuma perlu tahu saja. Okay, apa perkataan baharu yang kita akan jumpa sebentar lagi. Okay, next. Okay, itu adalah wrap. Okay, the sixth one, yang keenam adalah wrap. W-R-A-P bermaksud balut. Okay, kalau awak tengok dalam gambar tu dia balut tangan dia kan. Wrap. W-R-A-P means balut. Okay, membalut lah. Okay, the last one. The last vocabulary is face. F-A-C-E, face. Face bermaksud muka ataupun wajah. Okay, muka ataupun wajah. Okay, there are 7 vocabulary that you have learned. Okay, after this, we will go into the next topic, which is what is mummification process. Okay, so stay tuned. Okay, what is mummification process? Okay, apa itu proses pengmumiaan? Okay, berasal daripada perkataan mumia lah. Mummification tu pengmumiaan. Okay, proses pengmumiaan. Maksudnya proses mengawetkan mayat. Okay, the definition, okay, dia punya pengertian dia ialah the process of preserving the body after death by deliberately drying or embalming flesh. Maksudnya, proses mengawetkan mayat selepas mati dengan cara mengeringkan atau mengawetkan daging. Okay, daging kita ni bila kita mati akan reput. Betul tak? Okay, tapi apa orang-orang Mesir purba buat? Mereka awetkan mayat. Diorang buat macam-macam proses, okay, bagi membuatkan mayat tu bertahan lama supaya tak reput daging dia. Okay, jadi sekejap lagi kita akan belajar what is the steps of mummification. Selepas ni kita akan belajar langkah-langkah pengmumiaan. Orang-orang Mesir purba buat dulu macam mana. Okay, what is the meaning of ancient Egyptians? Ancient Egyptians ni orang-orang Mesir zaman purba, zaman dulu kala. Okay, ancient, A-N-C-I-E-N-T bermaksud purba ataupun zaman dulu. Zaman dulu kala lah, yang lama-lama dulu. Egyptians is orang-orang Mesir. Egypt, E-G-Y-P-T bermaksud Mesir. Egyptians bermaksud orang-orang Mesir. Kita dah belajar hari tu Malaysia. Malaysia nama negara. Kalau orang-orang Malaysia kita panggil Malaysians. Okay, ni Egyptians, orang-orang Mesir. Okay, proses mummification ni dibuat oleh orang-orang Mesir zaman dulu. Zaman purba. Okay. Besides human, selain daripada manusia, the ancient Egyptians also mummify the animals too, such as cats. Selain daripada tubuh badan manusia, mayat manusia,
The ancient Egyptians, orang-orang Mesir purba juga mengawetkan haiwan-haiwan. Okey, seperti kucing. Bukan dia awet mayat manusia je, tapi dia juga awetkan mayat haiwan. Paling selalunya kucing lah, sebab diorang menganggap kucing ni salah satu daripada Tuhan mereka. Okey, zaman dulu jahiliah kan, kita tak tahu. Mungkin mereka tak tahu Tuhan yang mana kan, masa tu Islam belum berkembang. Okey, jadi bagi diorang kucing biasanya akan diawetkan juga. Okey, tapi bukan semua mayat-mayat yang mati zaman dulu tu diawetkan. Sebab proses dia banyak, leceh dan juga mahal. Jadi orang-orang yang diawetkan ni adalah orang-orang yang kaya, seperti raja, okey, orang-orang bangsawan, okey, yang ada duit lah. Mereka je yang boleh diawetkan. Selain daripada tu, tanam macam biasa. Okey. Mereka yang diawetkan ni, mummification ni orang-orang yang kaya saja. Okay, itu saja the introduction of mummification process. I hope you can understand. Okay, next we will learn about the steps of mummification. Okay, langkah-langkah pemumiaan. Okay, kita akan belajar macam mana cara orang Mesir purba awetkan mayat. Bagi mayat tu tahan lama, tak reput, tak rosak dan sebagainya. Okay, the first step is take out the brain. Okay, mereka akan keluarkan otak melalui hidung. Diorang akan guna sejenis cangkuk, hook, untuk keluarkan otak daripada kepala mayat. And then, the second one is take out all internal organs except heart. Okay, keluarkan semua organ-organ dalaman kecuali jantung. Okay, kenapa diorang tak keluarkan jantung? Sebab mereka percaya bahawa jantung tu diperlukan untuk mereka mencari panduan untuk hidup di zaman afterlife. Okay, alam kehidupan selepas mati. Lepas mati ni diorang akan hidup di alam lain. Okay, jadi diorang perlukan jantung tu untuk mencari arah dan sebagainya. Okay, jadi sebab itulah dia tak keluarkan jantung tu. Yang lain semua dia keluarkan. Perut, usus, buah pinggang dan sebagainya. Semua dia keluarkan. Okay, and then the third step. Okay, langkah yang ketiga, wash the body. Body yang kat sini bermaksud mayat lah. Okay, basuh mayat tu, dah cuci bersih-bersih, buang darah-darah semua. And then the fourth one, yang keempat, cover the body with natural salt to absorb all the moisture from the body. Okay, tutup mayat tu, bukan tutup lah, macam lebih kepada lumurkan mayat tu dengan natron salt, garam yang bernama natron, sejenis garam yang bernama natron, to absorb all the moisture, untuk menyerap semua kelembapan, from the body, daripada mayat tu. Sebab kita tahu badan kita ni mengandungi air, banyak air. Jadi dia letak garam supaya garam tu menyerap semua lembapan-lembapan yang ada pada mayat. Okay, and then the fifth one, yang kelima, let the body dry for 40 days. Okay, biarkan mayat tersebut kering selama 40 hari. Okay, lamalah, tunggu selama 40 hari dia akan kering betul-betul. Maksudnya dah tak reput lah, sebab dah tak lembab. Semua cair dah diserap, jadi dia boleh tahan lebih lama. And then the sixth one, yang keenam, stuff the body with spices, rags and plants so it doesn't lose its shape. Okay, isikan, okay, diorang kan dah belah mayat tu kan, diorang isikan dalam mayat tu dengan rempah-rempah, pokok-pokok dan sebagainya, supaya dia tak hilang bentuk. Sebab bila dah kering, mayat dah kering, dah keluarkan organ apa semua, dia akan jadi nipis kan, jadi kempis dan sebagainya. Jadi dia akan sumbat mayat tu dengan rempah-rempah ratus, tumbuh-tumbuhan, apa-apalah, untuk bagi dia kembali kepada bentuk manusia yang asal. Okay, tu acah-acah lah, macam seolah-olah dia hidup semula, sebenarnya tak pun. Okay, and then the last step, langkah yang terakhir, wrap up the body in fine linen bandages. Balut, wrap tu balut, tadi kita dah belajar kan, wrap tu balut mayat tersebut dengan apa? Dengan bandages. Okay, fine linen bandages. Okay, balut yang apa orang kata dia nipis lah, fine linen bandages. Sometimes they also draw face on the mummy. Kadang-kadang diorang juga, lepas diorang balut mayat tu, diorang akan lukis gambar muka dekat mumia tu. Diorang akan lukis gambar muka, seolah-olah gambar orang tu lah. Dia akan lukis ataupun dia tampal dan sebagainya. Okay, then put the mummy in a coffin. Kemudian mereka akan letak mumia tu di dalam keranda. Coffin tu keranda. Then put the coffin in a coffin and coffin in another one and so on. Kemudian dalam keranda tu, dia akan masukkan mayat tadi dalam keranda yang lebih besar.
Okay, dan akan masuk lagi dalam keranda yang lagi besar. Seterusnya sampailah keranda yang paling besar. Then place the whole lot in a tomb. Then place the whole lot in a tomb in the pyramid. Dan juga terakhir sekali mereka akan letakkan coffin yang paling besar tu dalam makam, di dalam piramid. Okay, kalau kita nampak dekat dalam gambar tadi, ada gambar piramid kan. Yang pertama yang tadi vocabulary tu ada gambar piramid. Okay, jadi piramid tu adalah tempat mereka ditanam ataupun diletakkan selepas diawetkan. Okay, itu adalah sedikit sebanyak tentang mummification process. Ini adalah kalau kita ikutkan sebenarnya tak boleh lah. Dalam Islam tak dibenarkan. Okay, sebab kita ada cara lain kan. Kita tanam mayat elok-elok. Yang ni macam lebih kepada menyeksa mayat. Okay, ini adalah sedikit sebanyak untuk awak tahu sahaja sejarah mummification. Okay, I hope you can understand. Okay, this is a picture. Okay, ini adalah gambaran tentang proses mummification. Okay, the first one. OMG, our pharaoh has died. Okay, dia kata our pharaoh. Kita punya Fir'aun, iaitu raja lah. Raja dan kerabat-kerabat dia raja kita panggil sebagai pharaoh. P-H-A-R-A-O-H. Pharaoh sebutannya. Okay, dia punya Fir'aun sudah mati, has died. Okay, Fir'aun ni bukan satu je, dia banyak. Okay, jadi salah satu Fir'aun tu mati contohnya. Ni adalah contoh je lah. Okay, and then picture number 2, apa diorang buat bila dah mati tu? Here's the hook to take out the brain, then remove all the internal organs. Okay, ini adalah hook. Hook tu apa? Cangkuk. Okay, cangkuk to take out the brain, untuk keluarkan otak. Keluarkan melalui hidung lah. Okay, then remove all the internal organs. Kemudian keluarkan semua organ-organ dalaman. Dia suruh kawan dia yang bermuka burung tu keluarkan. Okay, kawan dia cakap apa? Why do I always have to do it? Kenapa saya yang selalu kena buat benda ni? Dia cakap. Okay, and then the third picture, gambar yang ketiga. Wow, this is a nice brain. Ni dia dah keluarkan otak Pharaoh tu lah. Dia kata, wah, cantiknya otak dia. Macam tu kan. Okay, kawan dia kata apa? Don't be weird. Jangan jadi pelik. Bird face, muka burung. Dia panggil kawan dia muka burung sebab kawan dia memang pakai macam topeng bentuk burung kan. Just put the organs in the canopic jars. Letak aje lah organ-organ tu dalam jar canopic. Okay, dia letak dalam jar tu. Depan tu ada jar kan. Okay, jar yang berbeza tu untuk satu organ, setiap satu organ. Okay, jadi otak letak dalam satu jar. Lepas tu buah pinggang letak dalam satu jar macam tu. Okay, and then picture number 4 kat bawah. Okay, I clean the body and it's been 40 days. So I stuff it with sand. Okay, saya dah bersihkan mayat dan mayat pun dah 40 hari selepas kering. Kemudian saya masukkan ataupun letakkan pasir dalam badan mayat tu. Letakkan pasir. Okay, good. Now in another 30 days, we can wrap it. Okay, bagus. Okay, sekarang lagi 30 hari kita boleh balut mayat tu. Dia kata. Okay, jadi proses ni memakan masa lebih kurang 70 hari lah. 40 hari campur 30 jadi 70 hari. Okay, the inside of the body is clean with spices and oils. Okay, dalam badan mayat tu, dibersihkan menggunakan rempah-rempah, spices tu rempah-rempah, and oils, dan juga minyak. Okay, dibersihkan lah. Okay, and then where were you? I had to wrap the body all by myself. Kat mana kamu pergi? Ke mana kamu pergi? I had to wrap. Saya terpaksa balut mayat ni seorang diri. Dia marah kawan dia. Okay, kawan dia kata apa? I was on my lunch break. Saya tengah rehat tengah hari. Okay, then after 70 days, selepas 70 hari, the body is wrapped and placed in a sarcophagus. Okay, selepas 70 hari, mayat tu dibalut, macam dalam gambar tu dibalut kan, and placed, dan ditempatkan di dalam coffin. Sarcophagus tu sejenis keranda. Okay, dia akan letakkan dalam keranda tu. Dah kering, dah awetkan dan sebagainya, letak dalam tu. Dah balut kan, cantik-cantik. Okay, the last step. Dia akan letak dalam coffin yang lebih besar. Kalau tengok dalam gambar tu besar coffin dia kan. Sebab dia letak dalam coffin, lepas tu dia letak dalam coffin lebih besar, letak lagi sampailah beberapa lapis coffin, beberapa lapis keranda. Okay, finally we are done with everything, dia kata. Akhirnya kita dah siap semuanya. Kalau kita tengok memang leceh lah proses dia, lama, makan masa yang lama, 70 hari. Okay, lepas tu tiba-tiba mumia tu cakap, thanks for mummifying me guys. Terima kasih sebab memumiakan saya kawan-kawan. Tiba-tiba dia keluar suara kan. Okay, kawan dia yang bermuka burung tu cakap apa? Did that mummy just talk? Adakah mumia tu bercakap?
Okey, itu saja. Itu sebagai gurauan lah, selingan. Okey, ini adalah sedikit sebanyak cerita pendek tentang mummification process. Okay. Okay, we have completed our lesson for today. Kita dah habis pelajaran kita untuk hari ini. Okay, you have 3 tasks for today. Awak ada 3 tugasan untuk hari ini. The first one, you have to copy down and draw the vocabulary in your English 2 book. Okay, awak kena lukis vocabulary yang kita dah belajar hari ini. There are 7 words, okay, vocabulary yang awak dah belajar hari ini. Bandages, mummy, pyramid, body, dry, wrap and face. Okay, in your English 2 book, BI2. Okay. The second task is you have to do the quiz. Okay, what do you know about mummies? Apakah yang awak tahu tentang mumia? Okay, there are 6 questions. Saya akan terangkan apa dia tanya. Okay. Number 1, to make a mummy, ancient Egyptians wipe the body first. Okay, untuk membuat mumia, orang-orang Mesir purba buat apa dengan badan tu terlebih dahulu? Wash ataupun wrap? Basuh ataupun balut? A, wash. Wash tu basuh. B tu wrap. Wrap tu balut tadi kan? Okay, jadi dia buat apa dulu? Basuh ke balut dulu? Okay, so circle the correct answer. Number 2, mummies dried for, mumia dikeringkan selama how many days? 40 or 10? Okay, A 40, B 10. Choose your correct answer. Okay, number 3, ancient Egyptians wrap mummies in, orang-orang Mesir purba membalut mumia di dalam menggunakan apa? Okay, A, clothes, kain. B, bandages. Bandages, kain pembalut. Okay, A or B. Choose your correct answer. Okay, number 4, sometimes Egyptians painted what on mummies? Okay, kadang-kadang orang-orang Mesir melukis apa dekat mumia? Lukis muka ataupun lukis rambut. Okay, number 5, Egyptians put mummies in houses or pyramids. Orang-orang Mesir letakkan mumia di dalam rumah ataupun dalam piramid. Okay, A or B. The last one, Egyptians also make mummies of, Egyptians juga, orang-orang Mesir juga membuat mumia daripada apa? Daripada kucing ataupun tikus, cats or mice. Okay, haiwan apa yang diorang buat mumia? Kucing ataupun tikus. Okay, so choose the correct answer. Pilih soalan jawapan yang tepat. Okay, value, pengajaran ataupun nilai daripada kisah ni. Appreciate the history of other civilizations. Hargai sejarah ketamadunan orang lain. Okay, tamadun orang lain. Maksudnya orang-orang Mesir purba ni, kita walaupun kita rasa merepek kan, macam tak boleh ni, Islam tak boleh macam ni, tapi kita hormat lah. Tu cara mereka zaman dulu kan. Okay, jadi kita belajar je, cukup kita belajar, cukup kita tahu. Tak perlu kita ikut. Okay, cuma kita tahu sahaja. Oh, macam ni rupanya diorang buat. Okay, itu sahaja. Okay, this is your first and second task. And then, the third task, okay, tugasan awak yang ketiga, steps of mummification, okay, langkah-langkah pengmumiaan. Okay, this task you have to copy down in your English 1 book. Okay, tugasan yang ketiga ni sama dengan tugasan yang kedua tadi, awak kena salin dalam buku BI 1. Okay, salin the 7 steps of mummification. Salin sahaja dalam buku BI 1. Okay class, that's all for today. Thank you. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.